Dalam video kali ni, kita nak tengok 5 sumpahan yang paling popular dalam dunia bola sepak. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak sembang pasal 5 sumpahan yang boleh dikatakan sangat familiar dengan kita dan juga popular dalam kebanyakan fan bola sepak. So tak mau cakap banyak, kita nak masuk nombor 5 dulu. Nombor 5 adalah sumpahan nombor 9 dekat AC Milan. Nombor 9 selalu kena dengan tipikal sebagai seorang striker. Lagi-lagi dekat AC Milan. Dekat AC Milan ni, nombor 9 ni boleh kata diagungkan jugalah. Dan pemakai terakhir yang berjaya memakai nombor 9 dekat AC Milan adalah Pippo Inzaghi. Dan kemungkinan besar lah nombor 9 tu dipakai oleh Pippo Inzaghi, membuatkan player-player lepas tu jadi pressure lepas pakai nombor tu. Pemain pertama yang pakai nombor 9 selepas Pippo Inzaghi bersara adalah Alexander Pato. Alexander Pato waktu tu adalah pemain Brazil yang sangat-sangat hebat dekat AC Milan lah. Dribbling dia, speed dia, finishing dia memang on point. Sebelum tu dia pakai nombor 7, elok je dekat AC Milan. Lepas tu bila member bersara, kawan gatal nak pakai nombor 9. So Alexander Pato pun pakailah nombor 9. Dan lelah kali baru pakai 6 bulan je, dia jadi struggle dalam bola sepak. Banyak injury dan sejak pakai nombor 9 tu tak skor pun walaupun 1 gol dalam Liga. Dan lelah kali dihantar balik ke Brazil. Pemain kedua yang pakai nombor tu adalah Alessandro Matri daripada Juventus. AC Milan datangkan dia daripada pasukan Juventus dan lelah kali tak ada hasil juga. Dapat skor 1 gol je dalam 15 game untuk pasukan AC Milan. Dan season depan tu pula, Fernando Torres dan juga Matteo Destro, dua orang pakai nombor 9 AC Milan dalam satu musim. Mula-mula Fernando Torres pakai first half, second half season Matteo Destro pula pakai. Masing-masing pun gagal juga untuk menampilkan penampilan yang baik. Combine mereka dua, just boleh skor 4 gol je untuk pasukan AC Milan. Lepas tu datanglah seorang player daripada Brazil iaitu Luis Adriano yang telah mengejutkan dunia bola sepak dengan berjaya menjadikan 5 gol dalam UCL dalam satu perlawanan. Dan lelah kali main dekat AC Milan tak jadi apa juga. Ada lagi beberapa pemain seperti Gianluca Lapadula, Andre Silva, Gonzalo Higuain semua fail dekat AC Milan. Tapi datangnya seorang pemain ni telah memecahkan curse nombor 9 iaitu Olivier Giroud. Yang lah ni kita dapat nampak penampilan dia dekat AC Milan adalah yang terbaik selepas Pippo Inzaghi. Maksudnya selepas era Pippo Inzaghi, Olivier Giroud lah adalah pemakan nombor 9 yang terbaik dekat AC Milan. Zlatan Ibrahimovic yang power tu main dekat AC Milan pun tak berani nak sentuh nombor 9 tu. So kita tengok curse yang kedua pula. Curse yang kedua sumpahan nombor 9 juga, tapi bukan dekat AC Milan tapi dekat Chelsea. Nombor 9 dekat Chelsea ni tak kait dengan siapa-siapa. Pemegang nombor 9 yang terbaik sebelum tu pun adalah Jimmy Floyd Hasselbank. Berjaya skor 26 gol dalam first season dia dan juga 29 gol pada musim kedua. Tapi prestasi dia menurun dalam 2 musim terakhir sebelum dijual pada awal era Abramovich. Waktu tu mainlah seorang player yang hype daripada Liga Belanda iaitu daripada pasukan PSV iaitu Matija Kezman. So dia main dekat Chelsea diberikan nombor 9, tapi sayang dia satu musim je stay dekat pasukan Chelsea, hanya berjaya skor 4 gol daripada 25 penampilan sahaja. Lalah kali lepas tu kena jual je ke Atletico Madrid. Lepas tu Crespo pula pakai. Walaupun berjaya skor 13 gol dalam musim pertama dia dekat EPL, tapi sayang dia ni tak selesa dengan situasi dekat England, membuatkan dia ni dipinjamkan banyak ke Itali. Walaupun dia ni adalah pemain Chelsea, dia ni lebih dikenali dengan kehebatan dia dekat pasukan dekat Itali. Waktu tu mungkin Chelsea dah give up dah bagi nombor 9, dapat dekat Crespo pun tak boleh buat apa. Dia pun bagi kat defend terus iaitu Khalid Bolarus. Aku punya teori sebab apa dia bagi dekat defend adalah disebabkan dia pun nak buang pressure ni dekat seorang striker yang akan datang. Mungkin bila Bolarus dah perform nanti, dia pun akan cabut nombor 9 tu bagi dekat striker baru. So benda ni takkan bagi beban dekat striker baru. Tapi dia pun silap. Nombor 9 ni bukan je kena dekat striker baru, tapi juga kena dekat defend. First season Khalid Bolarus dekat pasukan Chelsea tak berjalan dengan sangat baik lah. Banyak injured. Lepas tu bila recover daripada injured pun gagal untuk masuk dalam first 11. Disebabkan time tu Chelsea memakai gandingan yang sangat hebat lah seperti John Terry dan juga Ricardo Carvalho. Tapi sayanglah defend Belanda ni yang main daripada Liga Jerman gagal digunakan dengan sangat baik. Mungkinlah pressure juga disebabkan dapat nombor 9. So defend pun tak jalan. Dia pun bagi kat midfield pula, bagi dekat Steve Sitwell. Tak jadi juga. Lelah kali dia pun bagi dekat seorang penyerang muda berbakat iaitu Franco Di Santo. Tak jadi juga. Lelah kali kena tendang. Lepas tu mainlah seorang striker daripada Liverpool yang boleh kata memang prolific iaitu Fernando Torres. So bila main dekat pasukan Chelsea, dia ni diberikan tanggungjawab besar untuk menggalas nombor 9 dekat jersey dia. So apa jadi, semua pun tahulah dekat Chelsea dia memang teruk lah. Pernah lalui total 903 minit tanpa gol lah. Waktu tu gabung dengan Liverpool, Spain dengan Chelsea. Sebab sebelum dia tinggalkan Liverpool, waktu tu dia dah start ada masalah untuk skor gol juga. Falcao yang fail dengan MU, Marino cubalah nak tunjuk magic kan, bawa dia main ke Chelsea bagi nombor 9. Hauk juga. Bagi dekat Morata yang awal-awal nampak padu, tiba-tiba terciduk, dapat dekat Higuain. Lepas tu lalah kali dapat dekat Lukaku. Nampak macam Lukaku ni boleh break the curse sebab first game dah memang padu gila.
Tapi lepas tu lain kali sama je, kuih teruk dekat pasukan Chelsea. Dan lah ni dipinjamkan ke pasukan Inter Milan. So tu sumpahan yang kedua. Sumpahan yang ketiga adalah sumpahan Aaron Ramsey. Orang lain kalau skor kita celebrate, tapi kalau Ramsey skor semua jadi cok. Pasal apa? Setiap kali dia skor mesti akan ada benda buruk berlaku. Ni boleh kata accident lah, ataupun kita sendiri yang mencari-cari ataupun nak menyamakan situasi tu dengan gol Aaron Ramsey. Sebab kalau Ramsey tak skor pun ada je orang mati. Tapi bila Ramsey skor, depa carilah apa benda yang menyamakan dengan situasi tu. Tu kalau Ramsey skor, hamillah kalau Nunez skor ataupun Gakpo skor. Memang dunia ni aman, tak ada orang mati sebab mereka ni takkan skor. Tapi Nunez banyak juga lah gol musim ni. Gakpo. Dengan total 76 gol dalam karier dia, 26 gol dia diikuti dengan kematian orang-orang yang terkenal tau. Antaranya Ted Kennedy pada 25 Ogos 2009, 3 hari lepas dia jaringkan gol ketika lawan dengan Portsmouth. Andres Monte pada 14 Oktober 2009, 2 hari lepas dia skor first goal untuk pasukan Wales. Steve Jobs pada 5 Oktober 2011, 3 hari lepas dia skor lawan Spurs. Dan banyak lagi lah yang kita tak tahulah nak kata benda ni betul ke tidak. Ni kemungkinan dia kebetulan je lah. Kau apa rasa memang sumpahan? Apa cuba komen kat bawah. Dan sumpahan yang keempat adalah sumpahan nombor 7 dekat pasukan Manchester United. Sebelum wujudnya sumpahan ni, Manchester United ada je pemakan nombor 7 yang baik. Contoh macam Josh Best, David Beckham, Eric Cantona. Sampailah last kali pemakan nombor 7 yang betul-betul baik adalah Cristiano Ronaldo. Lepas tu, MU jadi struggle gila nak cari pengganti CR7 ataupun senang kata pemakan nombor 7 dekat Manchester United. Sebut je nama macam Michael Owen, Depay, Di Maria, Antonio Valencia sekalipun pernah pakai, semua fail. Sebelum tu, Valencia diminta untuk pakai jersey nombor 7 tu, tapi dia tak maulah, dia tak berani. Ferguson pun bagilah dekat Michael Owen yang baru main daripada Newcastle. Lah habuk juga, 31 game 5 gol je skor. Lepas tu tak jadi. Dan Antonio Valencia disebabkan penampilan hebat dia dalam musim pertama, so dia ni macam, oh aku confident, aku boleh pakai nombor 7. So second season dia pun pakailah nombor 7. Daripada padu jadi dadu. Memang teruk gila performa dia. Dan lain kali dia minta tukar balik ke jersey 25. Lepas tu penampilan dia kembali ke penampilan asal balik. Boleh kata okey balik lah. Lepas tu main pula Di Maria dengan rekod perpindahan tertinggi British waktu tu. Memang mahal dan berprofit tinggi. Tapi sayang dekat Manchester United gagal untuk membawa peranan nombor 7 tu disebabkan ada konflik dengan Louis van Gaal. Dan Di Maria sendirilah bagi tahu yang Van Gaal ni selalu tukar-tukar posisi dia. Dia dah lah baru nak sesuaikan diri dengan suasana dekat England. Lepas tu tukar-tukar posisi pula, lagilah susah. Lepas tu sampai rumah dia ni dirompak dekat Manchester. So memang dia ni jadi benci gila lah dekat Manchester United. Lain kali dia pilih untuk pindah ke PSG senang. Tapi pindah ke PSG okey balik. Tak ada pressure. Mungkinlah pressure dekat Manchester ni sangat besar. Dan selepas tu, mainlah seorang pemuda berbakat iaitu Memphis Depay. Tapi dia ni lain. Pemain-pemain sebelum ni, depa ni yang diminta untuk dipakai. Tapi Depay, dia main dekat Manchester United, dia sendiri yang bagi tahu, aku nak pakai nombor 7 ni. So sendiri pun tahulah dia ni tenggelam dalam dunia glamour. Dan dia sendiri bagi alasan dia kata jadual padat dan juga badan dia ni perlukan rehat. Tapi kita sendiri semua mengakuilah waktu tengok dia main dekat Manchester United, nampak dia ni tak bagi all out apa yang dia ada. Bila dia berpindah ke Lyon, barulah kita dapat nampak performan asal dia yang hebat. Lepas tu lah ni bermain dekat Barcelona. Tapi bila pindah kat Barcelona, sayanglah, walaupun bakat dia hebat, tapi gagal dapat tempat utama sebabkan ada Lewandowski. Lepas tu pindah ke Atletico. Lepas tu mainlah Alexis de Piano Sanchez. Alexis Sanchez main pun jadi hauk juga. Memang tak boleh nak kata apa. Dapat gaji tertinggi dekat Manchester United, tapi tak ada apa juga. Lepas tu Cavani main. Cavani lah okey sikit. Tapi dengan baliknya Cristiano Ronaldo, terpaksa bagi nombor 7 yang dia pakai tu dekat CR balik. Dan aku rasa CR adalah pemain terbaik yang menampilkan performa yang hebat selepas CR belah daripada Manchester United dulu. Tapi first season je lah. Second season pun dia dah slow juga. Tapi first season dia memang carry Manchester United gila-gila. Dan last sekali adalah sumpahan Benfica daripada Bela Goodman. Bela Goodman adalah seorang jurulatih bola sepak yang berpindah daripada pasukan Porto ke pasukan Benfica. Dan menurut sejarah, Bela Goodman ni menjadi antara jurulatih terbaik yang pernah melatih pasukan Benfica. Dan pada musim 1960-1961, pasukan Benfica telah berjaya memecahkan dominasi pasukan Real Madrid untuk memenangi UCL buat kali pertama dalam sejarah mereka. Sebab kalau apa nak tahu, sebelum tu Real Madrid telah menang 5 UCL berturut-turut. Waktu tu zaman Alfredo Di Stefano, dia pemenang 5 UCL berturut-turut. Tapi dengan datangnya Bela Goodman ke pasukan Benfica, dapat bawa pasukan Benfica ni menang UCL buat pertama kali dalam sejarah. Dan kalau menang satu musim, bolehlah kata luck. Ni musim kedua pun dia menang juga UCL. So 2 tahun berturut-turut mereka ni dapatkan UCL. Dan selepas berjaya bersama pasukan Benfica, mestilah dia ni demand sikit. Bukanlah dia ni demand sangat pun, dia just minta kenaikan gaji je. Dan benda tu diremehkan, mat.
Dan Bela Gutmann ni bagi tahu sebelum dia tinggalkan pasukan tu, dia kata kat pasukan Benfica, dia kata, hampa jangan mimpilah nak menang apa-apa trofi dekat Europe dalam tempoh 100 tahun. Dan sampailah ni memang terbukti pasukan Benfica gagal memenangi apa-apa trofi dalam Eropah, walaupun beberapa kali dapat masuk sampai ke final. So itulah 5 sumpahan popular dalam bola sepak. Dan fakta bonus ni boleh kata lebih kepada misteri lah, iaitu di mana fans Liverpool. Dulu keluar rumah nak pergi kedai makan, orang pakai baju Liverpool. Pi market pakai baju Liverpool. Pi Tesco pakai baju Liverpool. Penuh mat. Atas jalan tu sampai ada stiker Liverpool. Lah ni keluar mana-mana hilang gaib. Kira kalau hang jumpa orang pakai baju Liverpool tu memang rare teruk lah. Dan lagi mengejutkan, ni lebih kepada misteri lah sebenarnya. Dia bukan macam sumpahan lah. Fan Manchester United pula semakin bertambah. Dulu kalau aku keluar pakai baju MU kan, memang payahlah nak cari orang pakai baju sama dengan aku. Lah ni kalau pergi kedai makan, aku hari tu biasa pergi kedai makan kan, tengok ada 4 orang pakai baju MU. Tambah aku, 5 orang, jenuh. Boleh buat grup dekat situ. So kita nak tahu di mana fan-fan Liverpool. Dah lawak lah, jangan marah dah. Kita melawak-melawak aja. Tu tambah beda melawak aja. Dan itulah video kali ini, dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.